Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dah sarapan ke belum? Jap, bagi saya beberapa minit untuk saya setting jap. Okay guys, seperti biasa kita kembali lagi dalam rancangan Virus TV. Sebelum tu, saya nak buat intro dulu. Okay, so lepas jap. Let's go. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Virus TV. Sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Muhammad Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukan sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar ataupun tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. So saya juga ingin memberi nasihat kepada para trader baru untuk jangan mulakan trade anda kerana risau anda akan salahkan banyak pihak, okey? So bila anda loss anda akan cakap IB makan duit affiliate lah. Macam-macam lah saya dengar pasal benda tu. So jika anda berkeras juga, so make sure korang ada basic, okay? So, how was your day guys? Apa buat hari ni? Saya sebelum pergi kerja kan, saya nak live dulu lah. Okay, so hari ni kita nak tengok apa berita. Macam biasa lah, kita nak tengok berita. Kita nak baca berita sikit. Sambil-sambil kita baca berita, kita nak tengok apa technical sikit kan. So apakah macam mana nak cakap apakah yang terjadi semalam. Sebab semalam saya tak sempat. Semalam agak busy sikit, saya ada banyak kerja. So hari ni kita nak tengok apakah celoteh den dolar untuk pasaran USD pada this week. Okay,
So, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok dekat intraday.my. Let's go. Okay, kita mencari apa 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 cerita untuk hari ni. Hari ni berapa hari bulan? Kita berada di 1 Mac untuk 2022. Sekejap je kan. Dah 2000 Mac. So untuk hari ni dia punya apa orang panggil, berita yang terbaru belum keluar lagi. So kita nak tengok terus kepada Dan Dollar. Ni semalamnya krisis. Ni paling latest lah ni. Okay, kita dengar dulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bersama Dan Dollar dalam Sembang Intraday. Okey, kita mulakan lagi ulasan pergerakan pasaran pada awal minggu ni. Jadi masih lagi memberi tumpuan kepada perkembangan krisis geopolitik antara Rusia dengan Ukraine. Peperangan dah bermula daripada minggu lepas lagi, dah beberapa hari dah berlarutang. Masih lagi kita lihat laporan-laporan bahawa Rusia semakin rancak menyerang Ukraine, dan kita lihat jugalah perkembangan reaksi-reaksi daripada negara-negara ekonomi utama dunia. Jadi Ding masih lagi menilai sentimen pasaran yang berisiko pada awal minggu ni, walaupun ada laporan-laporan yang menyatakan Rusia dah sedia untuk berunding, tapi kita lihat masih lagi dalam keadaan berisiko lah. Dengan laporan juga banyaklah negara-negara yang menyokong Ukraine, menambahkan sekatan ke atas Rusia, dan bantuan-bantuan sumbangan-sumbangan kepada Ukraine semakin meningkat lah. Jadi kita lihat sikit lah pergerakan harga apa yang jadi pada awal minggu ni. Jadi dengan situasi pasaran yang tidak menentu pada hujung minggu, kita lihat pembukaan pasaran pada awal minggu ni terdapat gap lah ataupun perbezaan pembukaan harga pada awal minggu ni dengan penutup harga pada dagangan minggu lepas. Jadi dah dijangka dah. Pada carta euro US dollar, kita lihat sikit apa yang jadi. Selepas penurunan ketara harga berlaku pada Khamis lalu, selepas krisis ataupun perperangan sudah mula tercetus pada Khamis itu, Rusia yang dah mulakan perang, kita lihat harga membuat penurunan yang ketara disebabkan US dollar yang mengukuh lah sebagai mata wang safe haven. Tapi pada Jumaat tu kita lihat ada pantulang harga semula. Nampaknya harga tak menyambung penurunan, sebaliknya berlaku kenaikan semula. Mungkin juga di penghujung minggu berlaku aktiviti profit taking dan sebagainya. Tapi pada pembukaan pasaran awal Isnin ni, awal pagi ni, sia-sia kita nampak harga dibuka lebih rendah, hampir-hampir diparas pada harga yang dicecoh pada minggu lepas. Dan mungkin kita lihat dengan corak penurunan harga ni, mungkinlah harga akan menyambung lagi penurunan lebih rendah jika US dollar tu mengukuh lah. Bergantung juga kepada sentimen ataupun perkembangan perang ni lah. Jadi mungkin kita jangkakan penurunan kalau berlaku akan menuju sehingga para support $1.1. Sebaliknya kalau berlaku kenaikan harga pada carta euro US dollar ni, Ding melihat rintangan adalah pada zon sekitar $1.127, dan kenaikan lebih tinggi akan menuju para $1.14. Itu untuk euro US dollar. Kita balik pada carta GBP USD pound dollar. Selepas penurunan ketara harga lebih kurang dekat 300 pip pada Khamis lalu, tapi pada Jumaat harga tak menyambung penurunan, sama juga macam euro US dollar tadi. Berlaku kenaikan harga tapi taklah ketara sangat, lebih kurang dalam 100 lebih pip lah, 140 pip lebih kurang macam tu. Dan sama juga macam euro US dollar, pembukaan pasaran pada awal minggu ni terdapat gap lah. Harga dibuka lebih rendah, tapi berlaku kenaikan harga pada sesi Asia. Tapi kita masih lagi melihat corak penurunan harga lah, dan mungkin harga akan menyambung lagi penurunan dengan jangkaan penurunan lebih rendah akan menuju zon support pada $1.32.
Sebaliknya jika berlaku kenaikan harga, kita lihat pada paras-paras tumpuan sebelum ni dan menjadi rintangan harga adalah pada $1.35, dan kenaikan lebih tinggi $1.357. Itu yang dia nampak lah. Jadi kita akan pantau lagi perkembangan krisis perang Rusia dengan Ukraine ni macam mana di awal minggu ni. Dan untuk data-data penting, jangan lupa untuk semak juga pada penghujung minggu ni kita akan beri tumpuan kepada laporan data pekerjaan NFP Amerika Syarikat lah. Jangan lupa tu. Jadi itu saja dulu ulasan pergerakan di awal minggu ni. Jadi jangan lupa untuk baca intraday baru trade. Terima kasih dengarkan sembang intraday. Assalam. Okay guys, so pada this week kita ada data NFP. So apa yang saya faham, apa yang Dean Dollar berkata, dia masih menjangkakan pasaran berisiko lah dekat US dollar, dan kita boleh jangkakan pasaran tak menentu lah, tapi kita boleh jangkakan EU GU akan terus meneruskan penurunan. Okay, so apa yang kita boleh jangkakan itulah. So kita nak tengok kepada teknikal kejap lagi. Jom kita tengok pada teknikal. Sekejap saya setting jap. So kita boleh mungkin possibility yang kita akan jangkakan, market gold akan strike, possible. Kita tengok analisa lagi. EU dan GU possible akan terus menurun ikut trend. Okay, trend dia tengah downtrend kan, so kita follow trend insyaAllah. Kita tengok lagi. So jom kita tengok apa yang jadi kepada dollar index. Let's go. Kasih clear jap. Okay, so dollar index itu adalah previous high yang sebelum ni. Kita boleh lihat dia cuba untuk menembusi kawasan itu tetapi tidak berjaya, dan dia tinggalkan shadow yang agak panjang. So kita berada di time frame daily. So adakah dollar index akan strike up? Itu kita, tapi apa yang berita yang kita boleh nampak, apa yang berita kita boleh dengar tadi, possibility yang dollar index akan meneruskan uptrend lah. Tapi dia tak ada kata putus lah dekat sini. So untuk hari ni kita tengok dulu. Saya tak berani nak ambil keputusan. So kita jalan dulu dekat, kita teruskan dengan gold. So adakah pelabur akan duduk dekat mata wang safe haven? Alamak. Tengok gaya dia macam ada lah. Tengok gaya pada technical dia macam ada. Sebab dia membuat high yang baru. Okay, so ini adalah previous high. Okay, kita lukis sikit. So ini adalah new high. Dekat sini ada new high. So ketinggian yang baru. Okay, so kita boleh jangkakan yang gold akan teruskan kenaikan. Dia follow dollar index. Itu apa yang saya nampak lah. Okay, tapi dekat mana tu kita kena kecilkan sikit time frame. Ada tak petanda-petanda dekat time frame kecil? So kita letak satu trend line.
Okay, so itu adalah pergerakan dia lah. So dia belum buat apa-apa breakout atau menunjukkan dia nak downtrend ke apa. Tapi yang saya nampak uh, possibility dia akan drop sikit lah kat sini. Possible dia akan naik balik. Okay, sebab pelabur banyak lari ke aset mata wang safe haven. So gold menjadi tumpuan lah, insyaAllah. Sebab semalam pun market saham semua banyak main merah. So possibility dia orang dekat sini lah. Kita tunggu lah. Okay. So jika nak masuk boleh ambil lot kecil lah. Sebab ni gold kan. Okay. So kita ambil lot kecil, tapi terpulang kat korang punya margin. So saya mengambil keputusan untuk masuk lot kecil dekat sini. So sebelum kita masuk long position, nampak dia ada gap. Hari tu hari Senin dia ada gap. So kita mengambil keputusan untuk long position gold. So kita target tak jauh. Target sampai sini dah lah. Okay. So dia punya SL kita kecilkan sikit. Kita kat mana ni? Oh, okay. Okay. So kita menjangkakan long position untuk gold. Saya akan masuk lot kecil. So saya nak ukur dulu berapa banyak ni. Serius lah, 800. Tapi yang penting gold ni memang pergerakan dia agak besar. Okay. So SL dia pun besar sikit. Okay. Serius lah, sini sampai 800. Besar gila. Tapi tak apa. So itu apa yang saya nampak lah. Okay. So kita tengok kat daily jap sebelum keputusan ini diteruskan. Okay. Tapi dia dah tinggi sangat betul juga. Tak apalah, saya cancel dulu. Saya tak ambil gold sebab dia dekat daily dia dah tinggi sangat. So kalau nak masuk pun tu lah, takkanlah sini sampai sini 800 kan. 800 tu serius lah. Tengoklah malam sikit ke macam mana. Europe Open tengok petang sikit. Kalau saya sempat saya akan live untuk ceritakan, untuk ulas. So kita boleh target para pelabur masuk dekat mata wang safe haven. Okay, kita teruskan dengan EU. EU pun ada gap yang agak besar juga. Saya ingat hari Selasa dah muncul sesuatu, tapi hari ni macam belum muncul. But it's okay. Okay, so kita boleh jangkakan pergerakan dia mungkin macam ni lah, kat area sini dan drop possible. Okay, so kita tunggu lah EU.
GU pun pergerakan lebih kurang. Kita tunggu dekat area sini dan drop. So ini adalah structure breaker. Okay, so kita tengok dekat okay, so possibility ini adalah structure breaker. Kita call out sikit. Okay, kenapa dipanggil structure breaker? Sebab dia break lah, senang cerita dia break support-support yang dekat sini. Dia break support-support yang ada dekat sini. Okay, possibility itu adalah kawasan-kawasan yang dia akan react lah, sama ada sini ataupun sini. Okay, so kita perhatikan sama-sama pada this week. Okay, kita teruskan dengan GJ. GJ kita dah ada position lah. So kita boleh lihat dekat situ adalah alamak, drop base drop. Okay, so pada this week saya nampak USD, PPUSD pun okay, macam okay. Goal kita decide pada hari Rabu atau Khamis lah. Rabu lah, saya rasa Rabu okay kot, dah nampak sikit. Sebab hari ni hari Selasa. So kita tengok dekat GJ pun cantik, GJ cantik. So kita decide untuk going for short GJ. Ini adalah saya punya keputusan, okay. So korang punya keputusan, korang punyalah, okay. So kita lihat saja pada this week sama ada SL atau TP. So kita risikokan lebih kurang 30 pips stop loss, dan possible reward kita adalah 200 something. Okay, so kalau nak kecilkan sikit pun tak apa, kecil sini pun boleh, 80-90 pips pun boleh. Tapi saya nak target sini lah, 200. Okay, GJ 200 pip insyaAllah. Okay, GA pun keep going down. Kalau nak masuk pun bahaya sikit lah, tapi saya tak masuk lah kalau dah macam ni. Kalau macam ni dia terlalu, apa orang panggil, very narrow lah, dia sangat tajam dia turun. So biarlah. Okay, so kita berada di Swiss franc. Oh, Swiss franc pun dah jalan. Tak apalah, biarkan saja. Di-chat. Di-chat ni pun dah structure breaker. So boleh cari dekat area, ada dua area, sama ada sini ataupun sini. Tengoklah. Tapi this week saya nak fokus kepada USD. Saya nak tengok apakah reaksi apa, Rusia dengan Ukraine dan NATO. So
kita ambil peluang lah daripada situ. So kita nak tengok dekat pasaran-pasaran ni apa jadi pada this week. InsyaAllah ada rezeki, InsyaAllah. So kita fokus kepada gold, EU, GU dan juga GJ. So saya dah ada position 1 dekat GJ. Okay. So harap korang enjoy apa yang saya cerita kat korang. So jangan stres-stres, jaga kesihatan masing-masing. Jangan lupa makan benda-benda yang sihat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.